Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Ishak dari Fakulti Pendidikan. Objektif tugasan saya pada hari ini adalah untuk menerangkan dengan lebih teliti salah satu teori perkembangan kognitif kanak-kanak. Terdapat 3 teori perkembangan kognitif kanak-kanak. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Jane Piaget. Yang kedua, teori sosial budaya Vygotsky. Yang ketiga, teori kemahiran dinamik Fisher. Jadi, pada hari ini saya memilih tajuk teori perkembangan Jane Piaget. Jane Piaget mendapati kanak-kanak kecil adalah bijak seperti kanak-kanak yang lebih dewasa daripadanya, seperti remaja ataupun orang yang lebih dewasa daripadanya. Cara mereka berfikir secara kualitatifnya adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa. Teori Piaget dikenali dengan pendekatan konstruktivisme perkembangan kognitif. Menurut pendekatan ini, kanak-kanak membina pemahaman dunia mereka tentang dunia mereka di sekeliling mereka melalui penerokaan aktiviti dan pengalaman yang dilakukan dengan sendiri. Jane Piaget mengatakan koneksi perkembangan kanak-kanak berkembang mengikut 4 peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat perkembangan sensoromotor, iaitu yang berumur sejak lahir hingga 2 tahun. Peringkat yang kedua, praoperasi yang berumur 2 tahun sehingga 7 tahun. Yang ketiga, peringkat konkret yang berumur 7 tahun sehingga 11 tahun. Peringkat yang keempat, perkembangan formal yang berumur 11 tahun sehingga remaja. Peringkat yang pertama, peringkat sensoromotor yang berumur sejak lahir sehingga 2 tahun. Peringkat ini kanak-kanak memahami dunia mereka melalui 5 deria, iaitu deria lihat, deria sentuh, deria dengar, deria rasa dan deria bau. Dan juga mereka menggunakan pergerakan motor. Mereka melakukan pergerakan daripada tindakan refleksi mereka secara tiba-tiba. Contohnya, mereka menghisap jari, mereka memegang objek di sekeliling mereka dengan secara menggigit sebab mereka nak rasa macam mana bentuknya, macam mana rasanya. Mereka membina kemahiran yang secara refleksi secara tiba-tiba. Itu yang berumur dari bayi sehingga 2 tahun. Yang peringkat kedua, peringkat praoperasi. Pada usia ini, ia dipenuhi dengan imej, simbol dan ingin tahu. Peringkat ini mereka dah main secara olok-olok, iaitu main secara berlakon tipu-tipu. Mereka suka bermain macam main masak-masak dengan kawan-kawan. Kemudian, kanak-kanak pada usia ini suka melakukan operasi mental atau memanipulasikan maklumat menggunakan mental, iaitu menggunakan otak. Contohnya, mereka mengenal operasi matematik. Mereka hanya mengenal nombor 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. Tetapi mereka tidak boleh menakluknya. Yang contoh tak boleh menakluknya adalah mereka boleh melakukan operasi tambah dan tolak, tapi hanya nombor 10 ke bawah. Jika nombor yang lebih daripada 10 ke bawah, mereka tidak pandai menakluknya atau lebih
senang dikata mereka tidak pandai untuk mengira secara logiknya. Okey, mereka hanya boleh mengira 5 tambah 5, 10 sebab mereka menggunakan jari-jari untuk mengira. Jika mereka kena mengira yang lebih daripada 10 iaitu macam 11 tambah 12, mereka dah tak tahu nak kira macam mana. Mereka hanya boleh menakluk pada nombor yang asas atau basic saja. Okey, begitu juga dengan arahan. Mereka tidak boleh fokus dengan arahan yang terlampau panjang sangat. Contohnya, cikgu beri sebiji bola dan cikgu memberi ayat, ini sebiji bola, bola ini berwarna ini, bola ini dimasukkan ke dalam kotak, bola ini dibaling kotak itu berwarna ni. Ayat yang panjang memang kanak-kanak pada peringkat pra-operasi ini memang tak boleh nak fokus. Okey, kita kena bagi dia arahan yang simple. Contoh dia, bola ini ditendang, bola ini disepak, bola ini berwarna merah. Ayat yang mereka mudah faham, lihat dan boleh memahami apa yang kita arahkan. Okey, yang ketiga peringkat konkret yang berumur 7 hingga 11 tahun. Okey, pemikiran mereka lebih fleksibel, rasional dan sistematik. Walaupun koneksi mereka berkembang dengan cepat, keupayaan mereka berfikir masih terbatas lagi. Okey, contohnya kanak-kanak pada peringkat ini mengetahui bahawa kandungan air di dalam gelas yang tinggi dan sempit adalah sama dengan kandungan air di dalam gelas yang rendah dan lebar. Okey, selain itu kanak-kanak ini boleh menyusun objek mengikut kategorinya. Contohnya, cikgu letakkan objek mainan haiwan, mainan bunga dan mainan kenderaan. Dan cikgu minta mereka, okey, letakkan sekumpulan mainan haiwan di satu tempat, letakkan sekumpulan mainan bunga di satu tempat, letakkan sekumpulan kenderaan di satu tempat. Pada peringkat ini mereka dah tahu setiap mainan itu kategori dia di mana. Okey, yang keempat yang terakhir adalah peringkat formal iaitu 11 tahun dan sehingga remaja. Okey, perkembangan mereka menjadi yang lebih matang, boleh membuat keputusan dengan tepat, lebih sistematik, boleh menerima penerimaan daripada orang lain dan mereka walaupun mereka matang tapi pemikiran mereka pun masih ada terbatasnya. Okey, pada peringkat ini mereka dah boleh menggunakan ayat yang panjang, mereka dah boleh belajar pelbagai bahasa, mereka boleh menerima input daripada pelajaran yang lain, mereka boleh belajar dengan tenang dan matang. Okey, secara kesimpulannya, menurut Piaget, kanak-kanak membina koneksi tentang mereka melalui dunia persitikaran dan pengalaman daripada mereka. Okey, pada peringkat setiap peringkat tahap perkembangan James Piaget, secara kualitatifnya pemikiran mereka adalah berbeza daripada kanak-kanak yang lebih dewasa daripada mereka. Sekian, terima kasih.